أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الرجل يوضئ صاحبه. Imam Bukhari kata, bab ini berkenaan dengan seseorang yang menolonglah, seorang yang menolong teman dia, orang yang dia iringi, tolong mewudukkan dia. Tolong mewudukkan dia itulah banyak seginya kan. Boleh jadi tolong bagi air, boleh jadi tolong menyediakan air, boleh jadi tolong mencurahkan air, boleh jadi tolong gosok-gosok anggota wuduk ketika mana seseorang itu berwuduk. Orang lain lah tolong gosok-gosokkan. So 3 kemungkinan tu. Dan dalil yang diberikan oleh Imam Bukhari di sini ialah dalil di mana Usamah bin Zaid dia tolong mencurahkan air kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala Rasulullah berwuduk. Jadi dikiaskan Usamah menolong mencurahkan air dikiaskan untuk yang bentuk lain. Yang ini bentuk, kita kata ada 3 bentuk tu kan. So 3 bentuk. Satu bentuk sediakan air sahaja. Satu bentuk mencurahkan air. Satu bentuk menggosok. Tolong gosok anggota wuduk. Seolah-olah dia tolong mewudukkan orang tu. Bukan tolong wuduk artinya dia tolong ambil air semayang bagi pihak orang lain. Bukan. Tapi dia tolong gosok anggota orang tu. Ketiga-tiga ni kalau darurah, kalau keperluan, ada hajah, sakit ke apa ke, tak ada masalah lah kan. Dalam keadaan biasa yang diperselisihkan di kalangan ulama. Jadi di sini setengah-setengah pensyarah hadis, dia kata Imam Bukhari tidak menetapkan mana satu hukum. Setengah-setengah pensyarah hadis dalam kitab syarah hadis, dia kata Imam Bukhari nak mengisyaratkan kepada bahagian 2 ni saja. Iaitu sediakan air ataupun mencurahkan air kan. Ini curah air. Bukannya yang ini. Setengah kata tak. Yang ni tu memang clear dah. Yang ni dia nak isyaratkan adanya hukum. Tapi hukumnya macam mana? Itu terserah pada kamu. Kalau yang ni, okey, settle. Tapi ada yang kata Imam Bukhari nak sabitkan yang gosok tu. Baik. Asubbu. Dalam hadis ni, kata Usamah, setelah Rasulullah berhenti membuang air kecil di lereng bukit semasa perjalanan daripada Arafah ke Muzdalifah pada waktu malam, bila Rasulullah selesai qada hajat, kebiasaannya Rasulullah ni dia akan berwuduk. Kerana Rasulullah ni baginda sentiasa kekal dengan wuduk. Jadi sahabat dah tahu. So Usamah ambil kesempatan pergi tolong Rasulullah curahkan air sambil Rasulullah ambil wuduk. So perkataan di sini kan dah kita huraikan sedikit minggu lepas tentang cara baca dia ni dan juga curah di situ, maksudnya curah air. Kemudian seterusnya kita dah bincang tentang hukum nahwu wa yatawaddau di situ. Setengah ulama nahwu berselisih antara membenarkan fi'il mudhari' menjadi hal dengan adanya waw haliyah. Setengahnya tidak mengizinkan, melainkan kalau mudhari' itu mudhari' yang manfi
yang ada huruf nafi seperti ma yatawaddau, la yatawaddau. Yang ini sambil tidak. Kalau sambil tidak tu bolehlah. Tapi kalau sambil berwuduk, setengah ulama nahwu tak mengizinkan. Jadi kalau tak izinkan kena takwil, masukkan situ wahwa yatawaddau, artinya selepas waw tu bukannya bermula dengan fi'il, tapi bermulanya dengan isim. Seterusnya, kata Ibnu Hajar, wastadalla bihi al-musannifu. Musannif, musannif ini pengarang. Pengarang iaitu Bukhari, istadalla, membuat dalil ataupun berdalilkan dengan hadis ini. Berdalilkan tentang keharusan al-isti'anah alal isti'anati. Isti'anah dalam masa ambil wuduk. Isti'anah artinya minta bantuan. Minta pertolongan orang lain. Yang ni Rasulullah tak minta kan? Ni Rasul tak minta. Sahabat pergi. Kalau kita minta, tolong, kita kata tolong ambil air, tolong sediakan air. Kalau saya masuk tandas, tolong sediakan air di luar. Tolong curahkan air, saya nak ambil wuduk ni. Ini khususnya kalau orang kan, orang yang terkenal, orang agama yang terkenal. So ramai pengikut dia. So masing-masing nak berkhidmat kepada gurunya. Macam sahabat nak berkhidmat, bukan setakat nak berkhidmat kepada Rasulullah, tapi nak ambil barakah, nak bertabarruk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah tu adalah alasan dia, tapi kalau orang biasa, hatta ulama masih dikatakan orang biasa, maknanya selain daripada Nabi tu orang biasa. Boleh tak kiaskan macam tu? Jadi sini Ibnu Hajar kata seolah-olah Imam Bukhari ni nak menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya minta bantuan dikala berwuduk. Jadi minta bantuan kita tadi banyak kan? Tiga jenis bantuan tadi tu. Minta bantuan sediakan air, minta bantuan agar tolong curahkan air, minta bantuan agar aku duduk diam-diam aja, aku duduk atas kursi kan, kamu tolong gosok. Ataupun orang mubalarah kan, tak puas hati dia. Dia tak puas hati, curah-curah air itu saja, tapi nak pergi gosok. Tolong gosok lagi. Untuk guru kan. Wastadalla bihil musannif ala al-isti'anah fil wudu. Tapi dia tak kata kan. Dia kata berdalilkan tentang minta bantuan ketika berwudu. Hukum dia boleh tak boleh, boleh tak boleh. Kata Ibn Hajar, biasanya kalau khilaf Imam Bukhari dia diam je. Dia tak buat keputusan. Lakin man yadda'i al-karahiyah. Akan tetapi man yadda'i, siapa yang mendakwa anal karahiyata, bahawa makruh. Maknanya minta bantuan orang lain semasa berwudu, aktiviti wudu, hukum dia makruh. Ada orang dakwa. Dan dia dakwa makruh tu mukhtassatun, khusus, bi ghairi masyaqqah. Kalau tiada masyaqqah. Tak ada uzur apa-apa, minta orang tolong sediakan apa-apalah untuk wuduk kita ni. Bi ghairi masyaqqati awil ihtiyaj, ataupun keperluan lain lah. Walih tiaji. Ni ada masyaqqah, maksudnya dia uzur lah. Bi ghairi masyaqqah, tanpa adanya masyaqqah, misalnya tanpa sakit ataupun ada keperluan. Contohnya air tu duduk jauh, lupa pula nak sediakan, tolong ambil. Fil jumlah, secara keseluruhannya. Maksudnya paling tinggi hukum berkenaan dengan isti'anah fil wuduk ni, paling tinggi tak boleh ni makruh aja. Sebab tu dia kata fil jumlah, maknanya semualah ulama dia tak pergi kepada haram. So dia pergi kepada karahiyah. Totally. Fil jumlah. Mereka yang kata karahah tu, mereka tak gunakan hadis ni. So mereka kata karahah kan? Mereka kata karahah tu, makruh tu, mereka tak gunakan hadis ni. La yastadillu alaihi. La yastadillu alaihi.
bihadisi Usama. So mereka tidak menjadikan dalil alaihi atas apa tu? Atas karahah tadi kan? Atas karahiyah tu dengan hadis Usamah kita ni. Di hadis Usamah ta. Kan dalam hadis Usamah ni Nabi tak minta tolong. So kalau minta tolong ertinya menyalahi perbuatan Nabi lah. Makruh lah kan. Sebab li'annahu kerana hadis Usamah kana berlaku pada waktu as-safar. So safar ni termasuk masyakkah. Mungkin maksudnya diizinkan tu kerana masyakkah. Jadi nak kena ada hadis yang bukan safar. Fi hadar. Sama juga hadis wa kaza hadisul Mughirah al-mazkur yang disebutkan. Maknanya selepas ni kan ada hadis Mughirah. Kita sekarang ini hadis 181. Untuk bab 35 ni ada dua hadis diberikan. Satu hadis 181, yang kedua 182. 182 hadis Mughirah bin Syu'bah. Dia kata dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu permusafiran. Setengah-setengah ulama hadis kata musafir ni maksudkan di sini ialah musafir ketika Ghazwatut Tabuk, peperangan Tabuk. Kemudian Nabi pergi untuk qada hajat. Selepas tu Rasulullah berwuduk kan. Mughirah macam Usamah juga mencurahkan air sambil Rasulullah berwuduk. Kemudian Rasulullah basuh muka, basuh tangan. Masa tu musafir kan. Musafir pakai khuf. So Rasulullah hanya sapu saja pada khufnya untuk bahagian kaki. So Ibnu Hajar dia kata orang lain tu, orang yang kata makruh tu kan, dia tak gunakan hadis ni. So mana hadisnya? Mana hadis yang kata tak boleh? Yang kata makruh? Ada tak? Cuba kita tengok, ada tak? Okey. Cuba kita tengok antara hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tak suka minta tolong orang dalam bab wuduk ni. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakilu tuhurahu ila ahadin. So Nabi tidak mewakilkan, tidak membebankan orang lain lah dalam bab taharah dia. Satu. Tapi hadis ni dhaif. Sebab ada rawi dia tu, nama dia Mutahhar bin Haisam kan. Ini termasuk rawi yang dhaif, lemah. Jadi kita tak boleh nak pakailah hadis ni dalam bab hukum hakam lah. Sebab dia lemah. Kalau bab fadilat tu hadis yang dhaif masih lagi boleh dipertimbangkan untuk menjadi semangat beri targhib untuk amal ibadat, fadail amal. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnad dia. Hadis ni kata Abu Janub rawi dhaif juga kan. So nama dia Uqbah bin Alqamah. Abu Janub dia kata, aku melihat Ali sedang mengambil air untuk berwuduk. Maknanya pergi dalam perigi contohnya, ambil air daripada perigi, kemudian aku pun terus bergegas ambil air untuk dia. Kata Sayyidina Ali, lah tak payah. Sebab aku tengok Umar pun dia kata dia pun ambil air. Masa dia nak ambil air untuk berwuduk tu, aku pun juga bergegas untuk ambil air bagi pihak dia. Kemudian Sayyidina Umar kata, cukup. Semah-mah dari bahasa Arab ni. Berhenti. Kata Umar, wahai Abul Hasan. So Abul Hasan gelaran untuk Sayyidina Ali lah sebab anak dia Hasan. Kerana aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak ambil air, aku pun bergegas nak ambil air untuk Rasulullah juga. Rasulullah kata, relaxlah Umar, tak payahlah kan. Kerana aku tak suka. Rasulullah kata, fa inni akrahu an yashrikani. Aku tak suka ada orang yang ikut serta
mengambil bahagian. Mana-mana orang ambil bahagian dalam wuduk aku. Sama juga hadis ni pun termasuk hadis yang ada problem, hadis mungkar. Ada problem pada rawi dia lah. Rawi dia yang ni, An-Nadhr ni, Nadhr bin Mansur ni ada problem. Seorang pakar hadis nama dia Abu Hatim. So dia kata Nadhr ni ialah seorang yang majhul. Biasanya dia meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar, ini bercanggahan dengan rawi siqah. Sama juga Bukhari kata dia ni munkarul hadis. Lagi hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannaf dia. Hadis ni daripada Abbas bin Abdurrahman Al-Madani. Qala khaslatani lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakilhuma, sepatutnya yakiluhuma. Salah tu bagi mati. Ila ahadin min ahlihi. Dua perkara yang Rasulullah ni dia tak suruh orang lain. Baginda tak serahkan kepada orang lain. Yang pertama, kalau dia nak bagi kepada orang miskin, dia bagi, tangan dia sendiri yang akan bagi. Tangan baginda sendiri yang akan bagi. Begitu juga air semayang. Wa yada'u at-tahura min al-laili wa yukhammiruhu. Rasulullah sediakan air wuduk pada waktu malam dan menyimpannya. Sama juga hadis ni hadis yang problem juga, dhaif. Kerana hadis ni mursal. Sebab apa? Sebab Abbas bin Abdurrahman ni bukannya sahabat. So dia pergi ambil terus kepada Rasulullah tu. Siapa? Bahkan dikatakan dia ni majhul. Sama juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab dia Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Hadis cerita tentang Saidina Uthman. So Saidina Umar dia bangun tengah malam kan. Fayali tahurahu binafsihi, artinya fayali, maka dia sediakan tahurahu, wuduknya, binafsihi, sendiri dia. Kemudian orang kata kat dia, kamu tu kan Amir Mukminin, suruhlah pembantu-pembantu sediakan air. Lalu Sayyidina Uthman jawab, inni uhibbu an aliyahu binafsihi. Aku suka buat sendiri. Itu hadis-hadis yang menunjukkan bahawa minta tolong ni tak digemari, tak disukai. Tapi semua dhaif belaka kan? Tak boleh nampak hujah. Dan ada lagi juga hadis-hadis yang tidak soreh, tak disebut dengan jelas. Tapi hadis itu menunjukkan bahawa kalau kita tinggalkan, maknanya kalau kita buat sendirilah, tak payah minta tolong orang, itu lebih bagus. Contohnya dalam satu hadis riwayat Muslim, hadis yang panjang tentang bai'ah ni, akhir sekali tu Nabi kata, Nabi berpesan, wala tas'alun nas syai'an. Semasa bai'ah dengan para sahabat tu, antara pesanan Nabi-nya ialah, kamu jangan minta tolong apa-apa pun dengan manusia. Kalau bolehlah, selagi kamu mampu buat, kamu buat. Jangan minta tolong dengan orang. Jadi mulai saat tu, kata rawi, aku melihat ba'da ulaikan nafar. So, mereka yang terlibat dalam bai'ah dengan Rasulullah tu, apa-apa sahaja mereka jatuh sesuatu kan, macam meti jatuh ke, ataupun tali kat kuda tu jatuh ke, walaupun mereka duduk atas kuda, ada orang duduk bawah tu, mereka tak akan minta tolong. Selagi mereka boleh turun, mereka turun ambil. Ra'aitu ba'da ulaikan nafar yasqutu sawtu ahadihim fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyyahu. So, jatuh cemeti ataupun tali, macam kata kuda ke apa kan. So mereka tak turun daripada kuda ataupun unta tu, mereka tak suruh orang ambil. Sebaliknya mereka turun sendiri ambil. Sebab apa? Sebab para sahabat faham tu. Kata-kata yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat umum. Ini larangan kan? La, jangan. Kemudian syai'an tu nakirah. Jadi sahabat faham itu dari segi bahasa Arab, hukum dia umum, meliputi apa-apa. So minta tolong ni termasuklah isti'anah lah kan? Minta bantu. Kalau soal ni minta aja, minta. Yang ni minta tolong, isti'anah. Ada unsur larangannya kan? Tapi tak jelas kan? So bila tak jelas, kita tak boleh jatuhkan hukum dia haram. Sebab tak jelas. Dia tidak menunjukkan makruhnya isti'anah di situ. Biduni talabin minasyakhs, tanpa minta tolong dengan orang. Isti'anah guna bantuan orang lain, tapi kita bukan minta pun dengan dia. Macam kes wuduk kan, kita berwuduk, orang mari tolong curahkan air.
Manakala hadis-hadis yang berkenaan dengan isti'anah, minta tolong orang lain, termasuklah hadis Usamah kita ni. Kemudian hadis Mughirah selepas hadis Usamah nanti. Selain itu ada hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak dia. Tapi setengah-setengah pentahqiq Ibnu Hajar dia kata ada dalam riwayat Hakim Mustadrak. So bila cek-cek tengok, bukan dalam Mustadrak Hakim pun. Ada dalam kitab At-Tuhur bil Qasim bin Sallam. Hadis Rubai' binti Muawis. Hadis Rubai' ni perempuan lah, Rubai' binti Muawis bin Afra. So dia menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tina, datang kepada kami. Fahaddatsatna annahu, kemudian Rubai' ni dia bagi cerita kat kami semua, annahu qala, bahawa Rasulullah bila datang tu masa Rasulullah nak berwuduk kan, Rasulullah kata tolong curahkan air wuduk untuk aku. So hadis ni status dia hasan. Ada lagi asal-asal sahabat. Okey, satu hadis disebutkan bahawa Nabi kata inna la nasta'inu ala tuhurina. Kami tak minta tolong siapa-siapa dalam bab taharah kami, wuduk kami. Tapi Imam Nawawi komen hadis ni tidak sahih. So hadis ni diriwayatkan dalam kitab-kitab fiqh. Yang ni disebut dalam kitab fiqh mana ni? Kitab fiqh Hidayah. Kitab fiqh Hidayah ni kitab fiqh Hanafi. Dan Mawardi, Imam Mawardi dalam kitab dia Hawi Kabir kan. Ini Syafi'i. Dia meriwayatkan satu hadis berkenaan dengan Abu Bakar. Rawa anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu kana yasubbu ala yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So dia dalam kitab dia sebut hadis meriwayatkan cerita tentang Abu Bakar, dia mencurahkan air ke atas tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berwuduk. Kemudian Rasulullah kata ana la uhibbu an yusyarikani fi wudu'i ahadun. So aku tak suka ada orang yang bersama-sama dengan aku, yang turut serta ambil bahagian wuduk aku sendiri. Maknanya aku nak berwuduk sendiri. Cuma hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mawardi ni, dia sebut tentang Abu Bakar kan. So bila ahli hadis dia tengok betul ke riwayatnya Abu Bakar, mereka dapati bukan riwayat Abu Bakar. Sebab hadis ni ada diriwayatkan oleh Bazzar, oleh Abu Ya'la dalam musnad dia. So cerita dia bukan cerita tentang Abu Bakar, tapi cerita yang Sayyidina Ali. Cerita yang Sayyidina Ali tu kan, yang dia nak ambil air untuk Umar. Umar kata, aku pun buat sama kepada Rasulullah. Jadi antara Rasulullah dengan Sayyidina Umar, bukannya Rasulullah dengan Abu Bakar. So macam ni kan, riwayat dalam kitab fiqh Hawi, sebenarnya cerita ni ada dalam riwayat Bazzar, riwayat Abu Ya'la. Yang kita kata riwayat Nadhr tadi, yang dikatakan lemah tadi kan, dia pun lemah, kemudian Abu Janub pun lemah juga. So cerita dia tentang Ra'aitu Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Ali, aku tengok Sayyidina Umar, dia tengah ambil air, kemudian aku bergegas-gas untuk tolong dia. Kata Sayyidina Umar, mah ya Ali. Oh Ali, relax Ali. Fa inni la uridu an yu'inani ala wudu'i ahadun. Aku tak suka ada orang tolong aku dalam wuduk aku ni. Cuma hadis ni problem kan? Adanya Nadhr bin Mansur. Satu lagi riwayat Ibnu Majah dengan Daruqutni yang kita baca tadi, yang Rasulullah tidak mewakilkan pada siapa-siapa kan dalam bab taharah dia. Yang ni pun hadis dhaif. Lagi, yang ni belum lagi. Hadis daripada Sufwan. Dia kata aku telah mencurahkan air kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadar was safar. Ini jelas untuk yang tadi kan, orang kata Ibnu Hajar kata tadi, orang yang kata makruh tadi dia tak berdalilkan dengan dalil karahah tadi, tidak berdalil kepada hadis Usamah, sebab hadis Usamah tu hadis musafir. Nak kena ada hadis yang bukan musafir. Hadis inilah wa an Safwan.
So dia kata, aku curahkan air kepada Rasulullah ni, tolong curahkan air ni ketika bukan musafir kita panggil hadar, dan ketika musafir, ketika Rasulullah berwudu. So hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Bukhari, tapi bukan dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Tarikh Kabir dia. Cuma hadis ni juga termasuk hadis yang dhaif, kerana ada rawi dia ni, Ummu Ayyash ni, wa fi dhafun. Satu lagi hadis Ummu Ayyash kan, qalat kuntu waddi'u. Ummu Ayyash kata, Ummu Ayyash ni perempuan lah. Dia kata aku selalu juga mewudukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berwuduk, tolong curahkan air. Waktu tu aku berdiri, Rasulullah duduk berwuduk. Ma'ana qa'imatun wa huwa qa'idun. So hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sanad pun problem juga. Wa isnaduhu dhaifun. Jadi kesimpulannya, hadis-hadis yang menolak minta tolong ni semuanya lemah. Okey, kelas. So itu gambaran yang diberikan tadi tentang kenapa orang yang kata makruh ni kan. So dia tak jadikan hadis ni, hadis Bukhari yang Usamah ni sebagai dalil kan. Sebab hadis ni hadis ketika musafir. So mereka berdalil dengan hadis-hadis lain tadilah. Tapi hadis tu pun problem. Okey, selesai masalah tu. Sekarang ni masalah yang diterangkan oleh Ibnu Munayyir. Qala Ibnul Munayyiri. Munayyir ada dua adik-beradik. Satu yang ada kitab syarah Bukhari. Satu ada syarah Tarjamatul Bukhari. Bab-bab dalam Bukhari. Yang ni ialah yang Al-Mutawari yang kita sebut minggu lepas kan. Al-Mutawari ala Abwabil Bukhari. Yang ni yang ada syarah bab-bab Bukhari lah. So di mana dia sebutnya? Dia sebut kultu ni. Ni dalam kitab dia ni. Ketika mensyarahkan hadis ni, bab ar-rajulu yuwaddi'u sahibahu ni kan. So akhir tu dia ada sebut kultu ni. I said. Kultu. Qasa al-Bukhari tawdi'a al-ghair lahu ala sabbihi alaihi. So Ibnu Munayyir kata seolah-olah Bukhari sini dia kiaskan hukum tawdi'ah, mewudukkan, al-ghair lahu, orang lain tolong gosok-gosok bagi pihak orang yang berwuduk. So kias tu berdasarkan kepada hadis tu, iaitu mencurahkan air. Sebab kedua-duanya ada unsur-unsur i'anah, tolong dalam melakukan ketaatan. Ambil wuduk tu perbuatan taat lah. So Ibnu Hajar ambil sampai sini aja. Listima'ihima fil ma'na i'anah. Yang ni dia tak sambung. So Ibnu Munayyir dalam kitab dia Al-Mutawari. Qasa. Dia kata Imam Bukhari telah mengkiaskan. Tajuk dia ni. Ini tajuk Bukhari kan? Tawdi'atar rajul. Seseorang melakukan wuduk kepada seorang yang lain, ghairahu. So kias tu bersandarkan kepada hadis yang sebut sabbihi alaihi. Lelaki tu, he tu samalah kalau dalam hadis. Dia mencurahkan air kepada orang lain. Alaihi, ke atas orang lain. So kias tu kerana kita nak kias kan. Ni satu hukum A. Ni asal. Hukum asal A. Hukum B, hukum yang belum ada hukum lagi. Ni A dah ada hukum dah. Yang asal. So B kita panggil fara'. Far'un. Yang ini aslun. So kalau ada serupa, bentuk dia serupa, so kita panggil kias. Hukum yang ni kita kias kepada yang ni. So nak kias tu kena ada illah. Kena ada sebab. Maknanya hukum ni kan mesti bersebab kan.
berlakunya hukum. So ada sebab dia. Sebab tu dipanggil illah. Dan illah ni nak kena ada sini juga. Illah ni nak kena ada juga. Barulah boleh dikiaskan. Mana illah yang ada sini ni, ada tak di sini? Sebab tu dia kata di sini, listima' kerana berkumpulnya ihima, kedua-duanya. Maknanya yang A dengan yang B. Yang tolong wudukkan untuk orang lain dengan mencurahkan air. Ada kesamaan tak situ? Kesamaan dari sudut fi makna. So makna tu maksudnya illah. So illah dia i'ana, membantu. Ada unsur-unsur membantu. Walaupun ada unsur bantu tapi ada beza tu. Kata Ibnu Hajar, wal farqu bainahuma zahirun. Beza. Wal farqu bainahuma zahirun. Perbezaan antara kedua-duanya tu jelas. Maknanya hukum yang sini dengan yang ni beza, tak sama. Yang ni taudiah. Yang ni sab. Curhai. Sabba bukan amalan wuduk orang yang berwuduk. Kalau taudiah, itu amalan wuduk orang yang berwuduk. Sebab itu anggota tubuh badan dia yang digosok oleh orang lain. Yang sabba tu bukan gosok tetapi mencurahkan air sahaja. Jadi ada beza lah dua tu. Bagi Ibn Hajar, Bukhari tak menjatuhkan apa-apa hukum. So, orang lain tu yang dia kata qiyah di sini tu sebab dia nak kata Bukhari tu berpendapat boleh. Ibn Hajar tak nampak Imam Bukhari nak pergi ke situ. Walam yufsih, tengok dia kata. Bukhari tak jelas pun. Walam yufsihil al-Bukhari dalam masalah ni. Dia tidak menjelaskan tentang hukumnya. Tentang keharusan bijawazi ataupun tidak jawaz. Wala ghairihi. Tidak juga haram ataupun makruh ke. Yang ni boleh kan, jawaz. So dia tak jelaskan, dia tak sebut dengan jelas tentang boleh ke ataupun tidak boleh. Dan ini kebiasaan dia, wahazi adatuhu. Ini kebiasaan dia. Kalau Ibn Hajar kata, kalau kita biasa dengan hadis-hadis Bukhari ni, dengan title-title, tajuk-tajuk yang dia buat ni, kita akan perasan dalam isu-isu hukum hakam yang diperselisihkan oleh ulama. Macam ni orang ni kata gini, orang kata gini, macam tadi kan tak jelas tentang hadis pun tak jelas. Kemudian ulama menjatuhkan hukum pun tentang makruh, tak makruh, itu pun tak jelas. Untuk Nabi boleh, untuk orang lain tak boleh, ataupun boleh untuk orang lain pun, orang tu orang yang ada nama orang yang soleh, so kita boleh. Orang yang biasa tak boleh, ataupun macam mana. Benda tu tak clear. Mana tak ada dawabit, tak ada kaedah. So wahazi adatuhu fil umuri, dan inilah kebiasaan Bukhari pada perkara-perkara yakni hukum hakam yang muhtamalah, yang ada kemungkinan-kemungkinan. Imam Nawawi pula macam yang kita sebut tadi sebelum ni, kategori isti'anah tu dia bahagi-bagikan. Minta tolong tu dalam bentuk mana? Tolong dalam bab wuduk ni 3 kategori yang kita bagikan tadi kan. Ini sebenarnya dipelopori oleh Imam Nawawi, kemudian dipinjam ambil oleh orang lain. Semua kalau bincang bab tentang isti'anah ni akan datangkan pandangan Imam Nawawi. Al-isti'anatu ni qala an-Nawawiyyu al-isti'anatu salah satu aqsamin. Ada 3 bahagian. Yang pertama, minta tolong menghadirkan. Ihdarul ma'. Menghadirkan maknanya membawa air. Menyediakan air. Bawa mari air tu. So kalau menyediakan air, minta tolong sediakan air, dia kata tak makruh. La karahata fihi. Semua ittifaq ulama kata, tolong sediakan air, tak makruh. Aslan. Kalau guna dengan nafi, makna dia dalam apa jua keadaan lah. Tapi Ibn Hajar komen juga. Qultu. Tapi yang afdalnya, lakinna al-afdala, yang lebih afdal ialah khilafuhu. Maksudnya tak buat tu lebih afdal lah. Maknanya kalau orang nak tolong kita sediakan air, kita kata tak payahlah.
So tak payah, maknanya masih lagi ada peluang untuk kita buat sendiri. So sebab itulah buat sendiri itu lebih aula, lebih afdal. Walaupun dibenarkan di sini kan. Sebab Nabi sebolehnya Nabi buat kerja sendiri. Masih lagi raikan apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah. Yang sahabat tolong-tolong tu bukan regularly. Bukan Nabi suruh pun. Kadang secara accidentally. Kadang Nabi tu biarkan tu untuk menerangkan hukum tu boleh je jawas macam ni. Kan? Hukum dia boleh je. So Nabi tak pertikaikan benda tu. Tapi as a personal mana yang lebih baik, so Ibn Hajar kata, afdalnya kita jangan suruh sedia. Kita sendiri lah. Sebab ibadat ni kita sendiri. Ini pandangan Ibn Hajar lah kan. Tak semestinya mana kita pegang dengan dia. So kalau kita ada lagi kekuatan nak pakai yang ni, yang Imam Nawawi ni, aslan lagi, tak nak pakai afdal lagi, boleh je. Qala as-sani. Yang kedua, 3 bahagian kan. Yang kedua, bentuk dia minta tolong tu ialah mubasyaratu al-ajnabi. Al-ghasla. Orang ajnabi, orang asing, orang luar, mana orang selain daripada kita lah. Dia mubasyarah. Dia sendiri buat secara langsung. Dia mubasyarah. Dia secara langsung tolong basuh. Ini al-ghasla. Maf'ulun bih kepada mubasyarah. Dia tolong basuh. Artinya dia tolong dalak. Dia tolong gosok-gosokkan. Yang ni memang makruh lah. Wa hadha makruhun. Melainkan kalau ada hajat. Illa lihajatin. So hajat seperti sakit dan sebagainya. As-salis. Yang ketiga. As-sabbu. Tolong curahkan air. Yang ni pun ada 2 dia kata. Wa fihi ada 2 wajah. 2 bentuk wajah ni. Satu makruh. Ahaduhuma yukrahu. Contohnya kalau suruh lah kan. Makruh So masuk makruh. Sebab itu akan boleh menimbulkan rasa bangga diri orang yang ambil berwuduk tu. Orang yang berwuduk tu, orang tolong lagi nampak kebesaran. Bahaya. So makruh. Ataupun khilaf aula. Hukum dia jadi khilaf aula. Dia bukan makruh. Tapi dia khilaf aula. Khilaful aula. Beza dia kalau makruh ni dia ada dalil. So dalil dia tu tak sampai peringkat larangan nahi tahrimi. Sesuatu yang dilarang kan kita panggil makruh kan. Secara umumnya makruh tu larangan berdalil lah. So kalau kuat larangan tu kita panggil makruh tahrimi. Ni istilah ni setengah-setengah ada yang digunakan oleh ulama. Dia katakan makruh ni istilah yang besar untuk menyatakan ada yang diharamkan, ada yang di makruh tanzihi. Makruh tanzih aja. Maknanya yang tak sampai peringkat haram. Macam kita kata waktu solat sesuatu yang berbau-bau derian ke apa ke makan ketika solat jemaah kan, makruh tanzih, bukannya haram. So kalau khilaf aula ni dia tidak ada dalil lah. Sebab dia hanya boleh kan. Sebenarnya dia boleh, tapi kerana mungkin ada unsur apa tadi? Tadi unsur mungkin berbangga diri apa. Yang itu bukan yang zahir kan. Boleh jadi tak bangga diri pun. Tapi oleh kerana dia condong tu. Jadi eloknya lah kita. Eloknya, aulanya, elok jaga. Sebab tu dia kata khilaf aula. Bertentangan dengan yang sepatutnya. Yang sepatutnya dalam ibadat ni kita buat sendiri aja. Tapi kita tak boleh nak kata haram pun sebab kita tak ada dalil yang larangan secara sharih itu, secara jelasnya disebut. Wa tu'qiba. Dikritik pula. Bi'annahu bahawa iza sabata. Kalaulah sabit bahawa Nabi SAW, anna Nabi SAW fa'alahu. Nabi buat perkara tu. Kalau sabitlah Nabi buat perkara tu, la yakunu khilafah aula. Tidak menjadi khilaf aula. Kan orang kata ni khilaf aula. Sedangkan Nabi buat tu. Kenapa khilaf aulanya?
Okey, dijawab. Ujiba. Nabi buat tu tidak semestinya semua yang excellent Nabi buat tu. Nabi buat tu kadang-kadang mempertimbangkan umat. Kadang-kadang umat tu terpaksa buat benda tu. Nabi tunjuklah boleh. Wa ujiba bi annahu qad yaf'aluhu. So kadang-kadang Nabi buat tu untuk menerangkan libayani tentang keharusan sesuatu hukum. Libayanil jawaz. So untuk pihak Nabi bukan khilaf aula lah kan. Fala yakunu, dan tidak jadilah di situ dari sudut hak Nabi, mana dari sudut pihak Nabi, fala yakunu fi haqqihi khilafan aula. So untuk Nabi dia bukan khilaf aula sebab Nabi ada tugas lain. Tugas Nabi untuk terangkan hukum hakam kepada umatnya. Bi khilafi, berlainan dengan orang lain, bercanggahan dengan orang lain. So orang lain tu dia bukan status Nabi. So dia bukan untuk bayanul jawaz. So dia boleh elak lah benda tu. So hukum ni terpakai kepada orang yang selain daripada Nabi tentang khilaf aula. Maksudnya kalau ada orang nak tolong kita kan, katalah pilih-pilih semua dah tak ada dah kan. Pilih, kita pergi tempat yang pilih tak ada. So nak kena berwuduk pakai timba ke apa ke pakai. Pencedok tu. Kemudian ada tengok kita ni orang ustaz ke ataupun orang dah tua dah. Orang pun nak tolong tuangkan air. Kita kata tak payah. So tak payah tu. So kita beramal dengan khilaf aula ni. So kalau kita buat pun bukannya masih lagi diharuskan. Okey, Karmani dalam syarah dia. Al-Karmani. Wa qala Al-Karmani. Iza kana al-aula. Kalaulah aula meninggalkannya, tarkahu. Amalan ni kan, kalau orang nak tolong kita tuangkan air, so sepatutnya aulanya meninggalkannya, tak payah kan. So kaifa yunaza'u fi karahatihi. So bagaimana orang boleh pertikaikan karahah? So yang orang kata tak makruh tu pasal apa? Dia nak katanya kalau khilaf aula ni, bagi dia lah, kalau khilaf aula ni makruh dah. Khilaf aula sama dengan makruh. Bagi dia lah. Setengah orang kata tak. So kalau khilaf aula makruh, so tinggal je lah. Tak perlu lagi kata boleh, tak boleh kan. Itu kita lawan panggil. Ada orang mempertikaikan. Bagaimana dipertikaikan tentang kemakruhan khilaf aula ni? Kalau sekiranya aulanya meninggalkannya, bukan makruh tu aula tinggalkan. Makruh-makruh ni sepatutnya kita tinggalkan benda tu kan, tak buat kan. So ada orang mempertikaikan tentang masalah hukum ni. Paling rendah dia kata khilaf aula. Khilaf aula tu pun makruh dah. Wa ujiba. So sepatutnya maknanya khilaf aula pun tak payah masuk dah. Tak payah masuk. Makruh je lah. So khilaf aula tu pun makruh lah. So ada setengah orang dia tak nak pergi pada makruh tu. Dia nak kata khilaf aula je, rendah je sikit kan. Ini paling minimal khilaf aula. Kemudian dia kata kenapa yunaza diperselisihkan tentang kemakruhannya sedangkan khilaf aula itu sendiri adalah makruh. Tak perlu ada dua lah maksudnya. Dijawab. Wa ujiba. Bi anna kulla makruhin. Setiap yang makruh. Kalau kamu kata makruh sahaja, makruh ni bi anna kulla makruhin fi'luhu. Ini naib fa'il kepada isim maf'ul. Bi anna kulla makruhin fi'luhu, setiap yang makruh perbuatannya maka dia termasuk khilaf aula. Khilaful aula. Kan dari segi lurah pun maksudnya khilaf aula ni elok tak buat. Makruh memang elok tak buat. Tapi bagaimana kalau khilaf aula tu sendiri? Adakah dia dikatakan makruh? Min ghairi tanpa sebaliknya aksin, min ghairi aksin. Tanpa sebaliknya. Maknanya kalau makruh dia khilaf aula. Tapi kalau khilaf aula, adakah semestinya itu makruh? Tak kan? Kerana idzil makruhu, kerana makruh ni juga dipakai yutlaqu kepada perkara yang haram. Al-harami. Kan kita bagi tadi, makruh tadi, bagi pada dua kan?
Satu makruh tahrimi, satu makruh tanzihi. Dan ulama zaman-zaman dulu macam Imam Syafi'i, kadang dia guna perkataan karahah tu, wa kariha tu, maksud dia haram. Bi khilafin akhari. Berlainan dengan yang satu lagi, makna khilaf aulad. Khilaf aulad dia tak mungkin haram. Baca hadis ni senang je sebenarnya. Matan hadis tu senang je. So bila kita nak tahu hukum hakam secara detailnya, itu yang susahnya. Maulana Anwar Shah Kashmiri, dia sentuh tentang bab ni. Dia kata bab ni termasuk dalam kategori hukum yang bab iqamatu maratib. Iqamah, babu iqamati maratib. Bab mendirikan maratib. Maratib maknanya level-level. Bab ni kategori hukum dia kategori iqamatu maratib. Iqamah maratib artinya hukum hakam ni dia ada stage dia, dia ada level dia. Hukum hakam ni nak nyatakan bahawa hukum ni ada level-level dia. Ada level-level dia. Yang ni yang kita maksudkan level tadi tu. So level sediakan, level bentuk kan, kalau hukum dia sediakan air saja, hukum dia lain. Ini tolong sediakan air, hukum dia lain. Kalau tolong curahkan air, so hukum dia lain. Kalau tolong gosok, hukum dia lain. So dia bukan semata-mata menolong orang lain berwuduk tu, terus kita kata boleh, ataupun terus kita kata tak boleh. Bukan macam tu. Mana dia nak kata dalam tarajim Abwab Bukhari ni, kalau kita memang mengkhususkan tentang, kita nak buat kajian tentang tajuk-tajuk yang dikemukakan oleh Imam Bukhari ni dalam kategori apa. Kan tajuk dia kan banyak. Daripada bab wahyu sampailah akhir kitab. Okay, so kita tengok dia punya bab dia. Yang kita tutup kan. Babu Badul Wahyu ni. Sampai ke bab akhir ni kan. Kitab Tauhid. So setiap satu kan ada bab-bab ni kan. So kalau orang nak buat research, kajian, so mungkin dia boleh fikir, Bukhari ni mesti dia ada manhaj dia, ada metodologi dia tentang meletakkan tajuk-tajuk ni. So Anwar Shah Kashmiri, melalui pengalaman dia, dia letak satu tajuk, Babu Iqamatil Maratib. Nanti bab mana yang masuk dalam ni? Contohnya bab ni. Masuk dalam kategori ni. Macam ayat Al-Quran, Fala yaqrabul masjidan. Tengok ayat ni kan. Ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun. Fala yaqrabul masjidal haram. Wahai orang beriman, hanya sahaja orang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Ini pun termasuk dalam babu iqamatil maratib. So dia nak kata hukum apa situ tu? Memang tak boleh masuk langsung ke? Atau maksud di sini tak boleh masuk tawaf. Ni masuk Masjidil Haram tu boleh. Tawaf tak boleh. So maknanya mesti ada perbezaan lah hukum hakam. Bukannya totally. So melalui usul-usul beginilah yang menyebabkan hukum hakam tu dalam perbahasan hukum hakam dia akan berbeza-beza antara satu mazhab dengan satu mazhab yang lain. Oh, satu lagi sebelum tu. Antara salaf yang menggunakan bantuan ketika berwuduk ni adanya isti'anah. Kan, isti'anah ketika berwuduk. Antara isti'anah fil wuduk kan. Antara ulama-ulama salaf, termasuklah sahabat kan. Sahabat dengan tabi'in lah kita kira. Yang semasa mereka berwuduk tu, mereka isti'anah orang lain. Orang lain isti'anah dia ataupun mereka minta tolong orang
Sayyidina Osman bin Affan, Abdul Rahman bin Abza, termasuk tabi'i yang saghir, mana tabi'i yang junior. Antaranya Ad-Dhahhak, Dhahhak bin Muzahim, ini tabi'i juga. Satu lagi Abu Duha. Maknanya ada lah cerita tentang mereka ni. Jelas ada riwayat tentang mereka ni. Masa berwuduk ni ada bantuan daripada pihak lain. Abu Duha ni nama dia Muslim bin Subaih. Ini pun tabi'i. Muslim bin Subaih. Abad Duha. Ini Abu Duha. Yang ni Abu Duha. So Abu Duha Muslim bin Subaih. Ini di antara salaf yang jelaslah tunjuk mereka ni lakukan amalan ketika berwuduk, berlakunya isti'anah. Sebagaimana yang disebut dalam kitab Ibn Battal, Syarah Ibn Battal. Wallahu a'lam bissawab.